طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. So insyaAllah pada malam ini tidak ada, ini secara impromptu dan juga bertepatan dengan kita baru saja selesai menterjemahkan satu teks yang sangat menarik daripada Miskawih berkenaan tentang punca-punca kepada kerosakan fadilah ataupun punca-punca yang membawa kepada kerosakan kemuliaan akhlak yang mulia yang ada pada seseorang itu. Dan hal ini membawa saya dalam terjemahan inilah insya-Allah akan diterbitkan oleh Abim Press dalam mungkin 2 minggu akan datang. Kalau panjang umur berrezeki akan diterbitkan oleh Abim Press dan untuk menjelaskan apakah fadilah yang dimaksudkan oleh Miskawih itu, maka I resort, saya pergi dan juga saya letakkan satu mukadimah ringkas berkenaan tentang fadilah ini, bagaimana perkataan fadilah ini mendapat tempatnya di dalam falsafah Miskawih itu sendiri. Seperti mana yang maklum, Miskawih ini adalah seorang filsuf, ya. Dia seorang pemikir dan juga dia seorang yang memiliki kefahaman yang tersendiri. Fadilah ini memang kita boleh terjemahkan sebagai kemuliaan, tetapi adakah kemuliaan yang dimaksudkan oleh beliau ini bersifat kemuliaan yang macam kita fahami, benda-benda yang bersifat mulia, benda-benda yang baik, ataupun dia ada sistemnya dan juga cara meninjaunya yang tersendiri berkenaan tentang perkataan fadilah ini. Justru itu yang kita mahu usahakan di dalam mukadimah tersebut, dan mukadimah itu sudah selesai kita tulis, tapi untuk mungkin ini bahagian daripada cara kita menyebarkan maklumat itu, kita kongsikan dalam bentuk audio ini, dan juga saya akan syarahkan apa yang saya tidak mampu untuk syarahkan di dalam teks tersebut secara ringkas saja. Dan mungkin rakaman ini kita akan upload di YouTube lah sebagai rakaman yang pertama yang formal untuk channel kita berkenaan tentang borak-borak falsafah ini di YouTube itulah. Ini atas cadangan daripada Bang Rosli tentang perlunya untuk kita upload rakaman-rakaman ini, walaupun dia live kan sekarang ni live, dan juga akan disimpan, tetapi kalau disimpan di YouTube akan lebih memudahkan orang untuk mencarinya. Okey, apapun yang itu, we put that aside lah, yang benda-benda teknikal itu. So bila mana kita cerita tentang eudaimonia dan juga arete ataupun kebahagiaan dan juga kemuliaan ini, di dalam Islam itu secara umumnya untuk menjadi bahagia, maka seorang manusia itu need to live accordingly. Ini kenalah mengikuti cara hidup Islam yang seperti mana dianjurkan di dalam Al-Quran, dan berbuat pahala, buat kebajikan, dan juga menjauhi dosa, dan juga jangan zalimi orang lain, dan juga makhluk lain lah, bukan orang sahaja, kan? Tidak boleh menzalimi pokok, tidak boleh menzalimi haiwan dan seumpama itu. Okay. So apabila dikaitkan dengan falsafah Islam, maka sudah tentulah dia membawa kepada maksud yang lebih mendalam, kan? Beza antara falsafah dan juga berfikir ini ialah falsafah ini membawa kita mengkaji dan juga menelusuri intipati. Ini falsafah ini. Intipati berkenaan tentang kebahagiaan itu. Apakah intipati kebahagiaan dan juga apakah intipati kemuliaan ini? Kan? Okey. So falsafah Islam ini, kalau kita boleh buat satu definisi, saya kira ramai tokoh-tokoh yang lain juga telah membuat definisi, tapi ini saya buat definisi saya sendirilah, ya, berdasarkan pengamatan saya berkenaan tentang falsafah Islam itu setelah membaca banyak karya-karya asli Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, begitu juga Miskawih, ini tokoh yang kita terjemahkan teksnya ini,
Al-Kindi kita telah terjemahkan teksnya, Al-Farabi, apatah lagi Ibn Sina. So daripada situ kita dapat a gist dan juga satu rumusan awal di mana falsafah Islam ini merujuk kepada kegiatan falsafah yang mengambil inspirasi daripada asas Islam. Dia mengambil inspirasi daripada asas Islam, yang ni 3 asas Islam itu berkaitan tentang Allah, kenabian dan juga hari akhirat. Yang ini kegiatan falsafah mereka itu melibatkan 3 elemen ini, 3 asas Islam ini, dan juga memiliki idea yang selari, yang tidak bercanggah dengan Al-Quran. Misalnya, kalau kita tengok semua filsuf Muslim akan bercerita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam buku mereka. Saat menceritakan mengenai Al-Khaliq ataupun Al-Fa'al ataupun wajibul wujud, semuanya merujuk kepada keesaan. Berbeza dengan filsuf Kristian yang hidup di dunia Arab pada ketika zaman keemasan Islam itu, mereka juga bercerita tentang ketuhanan Yesus dengan cara falsafah yang pattern dan juga cara berfalsafah yang sama, tapi memberi natijah yang berbeza. Jadi bentuk falsafah Islam itu ialah mengisahkan Tuhan, mengisbatkan kenabian dan juga membawa orang mempercayai dan juga meyakini hari akhirat. Dan juga idea-idea umum di dalam falsafah itu itu selari dan juga tidak bercanggah. Bila mana kita katakan selari, berarti tidak ada percanggahan antara idea falsafah mereka dan juga Al-Quran. Percanggahan yang bersifat total, ini langsung tidak boleh diterima. Contohnya, atas sebab itu kita tidak nampak bagaimana seorang filsuf Muslim menafikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Tapi menafikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada. Maka berarti kegiatan falsafah mereka itu selari dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. So, kalau kita tengok kepercayaan ini, falsafah itu terbina atas dasar kepercayaan penuh bahawa Islam dan juga falsafah dan juga natijah akliyah itu saling mengiyakan, saling supportive antara satu sama lain. So dalam membangunkan dan juga mengembangkan tradisi akliyah Islam ini, golongan muslimin yang terpelajar and yang berbudaya, the cultured ones, mengambil inspirasi dari corak pemikiran falsafah Yunani, pemikiran falsafah Farsi, lalu mengadunnya sesuai dengan asas Islam. Justru mengadun ini is a very complicated thing, sangat sukar untuk kita mengadun dan juga mencari keseimbangan antara idea asas Islam dan juga falsafah yang disedut ataupun yang bukan disedut, yang menjadi inspirasi itu, and hence memberikan kewujudan kepada falsafah Islam. Okay, so begitulah juga kalau kita begitulah juga dengan konsep ini, yang eudaimonia dan juga arete, kita akan bincangkan dalam talk ini. Kita akan nampak macam mana filsuf Muslim mengambil inspirasi daripada falsafah etika Yunani. Sebab arete dan eudaimonia ini ada kedua-duanya perkataan Yunani. Nanti kita akan bincangkan apa maksud eudaimonia dan juga arete dan bagaimana ia diserap dalam falsafah Islam. So dan mengadun itu dengan falsafah asas Islam lah, Islam itu sebagai agama. So konsep eudaimonia dan juga arete ini telah wujud sekian lama dalam falsafah Yunani, even sebelum daripada Plato. Cuma apabila Plato datang dengan bukunya The Republic itu, beliau menjadikan perbahasan mengenai arete dan juga eudaimonia ini sebagai satu perbahasan yang penting dan dikemaskan lagi oleh anak muridnya Aristotle di dalam buku yang pelbagai. Di antaranya adalah Nicomachean Ethics. So
menurut kedua-dua pemikir ini, bahkan menurut umumlah pemikiran Yunani, arete merupakan prasyarat untuk kita mendapatkan eudaimonia. Eudaimonia. Apakah arete dan juga apa eudaimonia ni? Macam mana kita mau terjemahkan? So, arete ini ialah kemuliaan. Ialah kemuliaan. Ataupun excellence. Ataupun the virtue. Virtue. Sorry. Semangat pula. Virtue ataupun kemuliaan yang bertepatan dengan hakikat kewujudan sesuatu. The best potential of this of certain ataupun of particular being. Dan eudaimonia ini bermaksud kebahagiaan yang bertepatan dengan hakikat kewujudan sesuatu. So di situ kemuliaan dan juga kebahagiaan. So untuk mencapai kebahagiaan seseorang itu, menurut gabungan antara eudaimonia dan juga arete ini, untuk mencapai eudaimonia, untuk mencapai kebahagiaan itu, seseorang atau sesuatu itu haruslah memperolehi kemuliaan, the virtue ataupun the excellences of himself, of itself. Haruslah dia mencapai kemuliaan yang tertinggi bagi dirinya. Sebab kalau kita tengok makna lain bagi eudaimonia ini bukanlah semata-mata kebahagiaan, tetapi juga kesempurnaan. Kesempurnaan. Contohnya, pembaris. Kesempurnaan pembaris ialah dengan menjadi lurus. So, menjadi lurus itu, untuk berada in a straight line adalah arete bagi pembaris. Dan kebahagiaan bagi pembaris itu, kesempurnaan bagi pembaris itu ialah apabila dia boleh mengukur barang dengan lurus. Dan kalau pembaris yang bengkok, berarti aretenya sudah tidak ada dan juga kebahagiaan bagi pembaris itu tidak ada. Itu sebagai contoh. So, padankanlah ataupun kiaskanlah dengan manusia. Dan begitu, kesempurnaan ini seperti mana yang eudaimonia ini seperti yang diterjemahkan oleh supervisor saya. Saya berterima kasih atas terjemahan inilah, ya. Dr. Syafirullah, Dr. Syaf, beliau cadangkan bahawa kita boleh menerjemahkan eudaimonia ini sebagai kemekaran, blooming. Macam bunga ros lah. Keadaan sempurna bagi sebuah bunga itu, sekuntum bunga itu ialah apabila dia kembang, mekar ini. So, apabila seseorang ataupun sesuatu itu tidak mekar, tidak menjadi the best self possible, tidak mekar secara sempurna, tidak mencapai eudaimonia, berarti ada kekurangan pada aretenya. Ada kekurangan pada kemuliaan yang sepatutnya dicapai, yang memadai. And then seterusnya memerlukannya untuk berusaha keras untuk menjadi misalnya manusia, kan? Berusaha keras untuk menjadi manusia yang bahagia dan juga yang mekar ini. So, kalau kita tengok di dalam falsafah Yunani, secara ringkaslah ini, Plato di dalam Republik menyifatkan manusia yang terbaik ialah yang memiliki 4 sifat utama ini, ataupun diterjemahkan dalam bahasa Inggeris 4 cardinal virtues, 4 arete ini, untuk supaya manusia mencapai eudaimonianya, supaya manusia itu mencapai kebahagiaannya. Apakah 4 arete ini? Pertama ialah kebijaksanaan, yang kedua ialah menjaga kehormatan diri, yang ketiga ialah keberanian, dan juga yang keempat ialah keadilan. Jadi cukup 4 ini dinyatakan oleh Plato dan Republik, boleh dirujuk. Cukup 4 ini maka seorang itu mencapai eudaimonianya. And then Aristotle, anak muridnya, di dalam bukunya yang berjudul Etika Nikomachia, ataupun diterjemahkan dalam bahasa Arab Nicomacheus. Around the same sound lah, Nikomachia, Nicomacheus. Memperkenalkan ini bagaimana 4 sifat ini, kebijaksanaan, kehormatan diri, keberanian dan juga keadilan ini hasil daripada
a mean, ataupun yang saya terjemahkan di sini ataupun saya tulis di sini sebagai wasat, titik tengah antara dua kutub sifat yang ekstrim. Ini khusus dikembangkan oleh Plato di dalam bukunya Etika Nikomakia tersebut. Contohnya keberanian, kan? Keberanian itu cardinal virtue, arete. So untuk dan untuk mengetahui apakah keberanian itu, dia berada di tengah di antara sifat yang terlalu panas baran, yang marah tanpa sebab, dan juga sifat pengecut. Dan ini terlalu marah pula, kan? Ini terlalu marah, ya ini tidak marah langsung. So di tengah itu, mencari tengahnya itu yang kita boleh ataupun yang dimaksudkan sebagai keberanian, dan berada di tengah itulah menjadi arete-nya. And then kalau kita tengok di dalam menurut Plotinus di dalam Aeneasnya, ini menurut falsafah Neoplatonisme lah pula, ya, seorang tu perlu membebaskan diri daripada akhlak yang buruk. Ini secara umum. Plato dalam Nikomakia itu tidak terikat dengan 4 sifat ini. Ini kita kena sedarlah. 4 sifat ini dinyatakan secara eksplisit hanya oleh Plato di dalam Republiknya. Aristotle di dalam Nikomakia itu menyatakan 4 sifat ini, juga menambah sifat-sifat yang lain yang ada wasatnya, itu ada mean ataupun titik tengahnya. Kalau kita pergi kepada Neoplatonisme, Plotinus di dalam Aeneasnya ataupun diterjemahkan dalam bahasa Arab, most of the text diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul yang salah yang salah dinisbahkan kepada Aristotle, Athologia Aristo, ataupun teologi Aristotle. Dan ini kita akan jumpa nama ini banyak sekali di dalam buku Al-Farabi dan juga Ibn Sina, di mana mereka menyandarkan buku ini kepada Aristotle. Tapi hakikatnya buku itu bukan karangan Aristotle, tetapi karangan Plotinus. Bukan karangan Plotinus, ini kata-kata Plotinus yang dikumpulkan oleh anak muridnya Porphyry di dalam buku tersebut yang dijuluki sebagai Aeneas. So di dalam Aeneas itu Plotinus menyatakan bahawa seorang itu perlu membebaskan diri daripada akhlak yang buruk. Ini secara umumlah dinyatakan, dan juga ketergantungan kepada dunia ini. Dia kena bebaskan, jadi suci, jadi murni, tidak boleh terikat, tidak boleh makan banyak, sebab bila kita makan banyak kita akan terikat dengan bounded lah dengan dunia ini, dan kita terikat dengan dunia ini. Dan juga kenapa perlu membebaskan diri daripada akhlak yang buruk itu? Menurut Plotinus tujuannya untuk bersatu kembali. Ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Yang Maha Esa. So kalau kita tengok yang ini menurut pembacaan saya lah, ya, adunan daripada faham Plato, Aristotle dan juga Plotinus inilah yang berkenaan akhlak ini diadun dan kemudiannya diserap dalam lingkungan filsuf Muslim pada zaman keemasan Islam, seawal kurun kedua Hijriah hinggalah kurun ke-6 Hijriah yang lalu. Ya, sekarang ini kita sudah berada di kurun 15. Berarti cerita ini sudah agak lama, ya. Tapi the least kita boleh buat ialah kita mengkaji dan juga appreciate falsafah mereka itu. So untuk faham falsafah Islam, dalam pada zaman keemasan Islam, dan juga untuk memahami teks Miskawih ini, saya kena letakkan mukaddimah ini bagi terjemahan teks Miskawih ini, punca kerosakan fadilah, supaya kita faham apakah fadilah yang dimaksudkan itu, dan apakah perkaitan antara fadilah dan juga fadilah dan juga eudaimonia juga arete yang kita yang dibahaskan menurut falsafah Yunani itu. Dan juga apa perbezaannya? Diserap tetapi bukan serap buta-buta begitu, ya. Nanti kita akan bahaskan apakah ciri utama yang membezakan antara falsafah Islam dan juga falsafah Yunani ini. Okey. Eudaimonia diserap dalam tradisi Islam, and then translated ataupun diterjemahkan sebagai as-sa'adah. So kalau kita terjemahkan, as-sa'adah ini
ke dalam bahasa Melayu, dia akan menjadi kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan di situ bukanlah kebahagiaan macam kita faham kebahagiaan orang biasa, ya. Tidak. Ini kita kahwin kita bahagia, kita makan kita bahagia. No, kebahagiaan itu dia kebahagiaan eudaimonia itu. Bila sesuatu itu mencapai the best possible stage of itself, yang mekar, yang blooming. Itulah saadah ini. Dan juga sementara arete diterjemahkan sebagai fadilah, kemuliaan atau virtues. Dan kita telah letakkan definisi itu tadi. Arete bermaksud kemuliaan yang bertepatan dengan hakikat kewujudan sesuatu. Contoh bagi manusia, bagi saya lah, kan, saya memahami bahawa tujuan yang tertinggi bagi seorang Muslim ialah manusia itu ialah untuk mengenali Allah SWT dan juga menyembah Allah SWT, dan juga mengenali segala suatu kewujudan ini sesuai dengan perintah Allah SWT. Okey. So itu eudaimonia. Dan aretenya ialah dengan mematuhi ajaran-ajaran Islam ini. Kan? Itu secara umumlah. As for menurut falsafah Islam dan juga yang popular menurut mereka ini, keempat-empat sifat itu kebijaksanaan, kehormatan diri, keadilan dan juga keberanian. Keempat sifat ini dikekalkan sebagai arete di dalam falsafah Islam dengan beberapa modification sesuai dengan corak pemikiran seorang pemikir itu. Sebagai contoh, kalau kita tengok Al-Iji rahmatullah alaih, ini pun kita telah terjemahkan bukunya. Beliau mengatakan bahawa arete yang hakiki cuma ada 3. Keberanian, kehormatan diri dan juga kebijaksanaan. Sementara keadilan itu berada di, apabila kita sudah capai 3 ini, maka kita akan mencapai arete yang seterusnya, ini keadilan. Dan bila kita capai keadilan, berarti kita sudah sampai kepada mencapai eudaimonia ataupun kebahagiaan. Itu menurut Al-Iji. Tapi menurut pemikir yang lain, Al-Miskawi sebagai contoh, dia follow pembahagian yang dibawakan oleh Plato itu. Dan ini kita boleh tengoklah di dalam, maafkan saya, rambut ni agak berserabut, ya. Okey. So itu saya katakan di sini, konsep ini, eudaimonia sebagai saadah, arete sebagai fadilah ini diserap dengan pemaknaan yang khas bagi setiap pemikir Islam itu. Thus, sangat-sangat penting bagi seorang pengkaji, kalau kita mau bahaskan mengenai falsafah akhlak, mau bahaskan mengenai eudaimonia, mau bahaskan mengenai fadilah, kita kena kaji by tokoh. So, setiap tokoh itu mereka adalah umpama mujtahid. Diorang ada ID diorang sendiri yang original, dan mungkin nama diserap, tetapi ID itu ada slight modifications. Dan itulah yang kita kena buat in order untuk fully grasp the idea, kan, untuk betul-betul memahami idea eudaimonia dan juga arete saadah dan juga fadilah menurut setiap daripada pemikir Islam itu. Tapi secara umumnya diorang terima 4 sifat ini. So mereka mendapati keperluan kepada 4 sifat ini diisbatkan menurut hukum akal yang sihat. Thus following, mengambil tradisi Yunani itu. Plus, macam kita katakan pada awal tadi, falsafah Islam ini ialah apa-apa yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, itulah boleh diserap dalam Islam. Apatah lagi 4 sifat ini, keberanian, kebijaksanaan, what else, keadilan, kehormatan diri, iffah ini, kesemuanya diseru oleh Islam, dituntut oleh Islam. Islam menyeru umatnya untuk menyarung dan juga memakai sifat-sifat mulia ini beserta dengan sifat-sifat mulia yang lain. So di situ, mereka memahami bahawa syariat ilahi ini diturunkan agar manusia patuh kepada agama,
memperolehi akhlak yang mulia following the Greek philosophers punya classification, tapi dengan cara kefahaman mereka yang sendiri, dan juga menerusi syariat. Ini satu lagi. Mereka memahami bahawa syariat daripada ilahi diturunkan agar manusia patuh beragama, memperoleh akhlak yang mulia, menjauhi akhlak yang tercela, and then mencapai kebahagiaan serta kemakaran itu, the eudaimonia, dan masuk akhirat kelak, masuk di syurga di akhirat nanti. So di sini eudaimonia itu kebahagiaan, saadah manusia itu sudah dimaknakan dengan makna Islam. Yakni eudaimonia itu menurut filsuf Muslim ini tidak akan dicapai sekiranya seorang itu tidak mengamalkan Islam, dan tidak lagi dan tidak akan dicapai oleh orang yang tidak percaya dengan asas Islam, yakni percaya dengan keesaan Allah, kenabian dan juga hari akhirat. Kalau kita tengok menurut Plato kan, di dalam Republiknya itu, dia secara umum dia melihat 4 sifat ini merupakan sifat penting yang akan memberikan kemekaran manusia, and dikaitkan dengan kehidupan civic, kehidupan madani. Sebab orang yang memiliki 4 sifat ini, dia akan boleh berfungsi sebagai good citizen, manusia rakyat yang baik, yang akan memberi manfaat kepada masyarakatnya. Begitu. As for in Islam, kita lihat 4 sifat ini betul. Semua orang kena berakhlak dengan 4 sifat ini, mencapai arete ini, mendapatkanlah arete yang 4 ini, dan mencapai eudaimonia, kemekarannya, dan akan masuk syurga kerana mencapai eudaimonia ini. So di situ eudaimonia menurut filsuf Muslim ini sudah berbeza daripada apa yang dimaksudkan oleh filsuf Yunani, the predecessors. So itu menarik ya. Dari sini kita nampak falsafah Islam ini mengambil bentuknya sebab dia berkaitan dengan asas Islam itu. Berkaitan dengan keesaan Allah SWT, berkaitan dengan kenabian, berkaitan juga dengan hari akhirat, tentang kewujudannya hari, kewujudan manusia, kewujudan ataupun kebangkitan semula selepas kita mati, dan juga wujudnya syurga neraka, and so forth and so on lah. And then kita tengok Ibn Rushd rahmatullah alaih, ataupun dalam bahasa Latinnya Averroes, secara eksplisit menyatakan di dalam beberapa penulisannya. Ini bahagian daripada kajian saya lah ya. Ada satu subtopik daripada kajian master yang baru saya selesaikan, alhamdulillah, tentang wajibnya semua orang untuk memeluk agama Islam. Syarat katanya, syarat untuk mencapai kesempurnaan manusia itu ialah dengan menjadi patuh syariat. Ibn Rushd bukan orang lain ya, that Ibn Rushd. Dia kata untuk seorang manusia mencapai kesempurnaannya, dan boleh dikaitkanlah dengan eudaimonia, sebab eudaimonia itu tidak lain melainkan kesempurnaan, kemekaran dan kebahagiaan. So katanya untuk mencapai kesempurnaan, eudaimonia itu kena follow the syariat. Yakni dalam keadaan yang sekarang inilah kan, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. So kita kenalah, ini sesiapalah untuk mencapai eudaimonia harus patuh dengan syariat baginda yang dinamakan sebagai Islam. Kan? Itu menarik kan? Means dorang very Ibn Rushd lah khususnya, dia sangat defend keulungan Islam itu. So thus kalau kita tengok fadilah di dalam falsafah Islam ini bukan semata-mata arete Yunani. Ini saya nyatakan di dalam makalah itulah ya. Saya baca makalah ini dan juga saya syarahkan sedikit sebanyak. Fadilah dalam falsafah Islam bukan semata-mata arete Yunani, berkait juga dengan pahala dan juga penyucian jiwa kita yang dititipkan oleh ilahi. So it will function dalam sebab
Islam ini, salah satu daripada postulate falsafah akhlak Islam ialah kepercayaan tentang dualiti manusia. Bukan dualiti manusia, ialah dualiti lah, ya, dualism manusia. Manusia ini terbina daripada jasad dan juga jiwa. So penyucian jiwa itu yang akan kembali kepada ilahi, ini perlu dan menjadi kewajiban bagi semua. As for jasad ini kan hancur masuk ke tanah dan juga akan akan bertukar lah, kan? Yang kekal itu ialah jiwa. So untuk fadilah itu ialah untuk menyucikan jiwa itu tadi, dan dengannya kita akan kembali kepada ilahi. So as-sa'adah dalam falsafah Islam itu bukan semata-mata eudaimonia Yunani. Ia berkaitan dengan kemekaran manusiawi, ya, kemekaran manusia yang berasaskan syariat Islam, yang dengannya dia akan kembali kepada ilahi di akhirat kelak. Okay. Nah, so di situ kita nampak distinction yang sangat ketara sebenarnya. Tapi ini didiamkan oleh banyak pengkaji Ibn Rushd. Banyak pengkaji Ibn Rushd. Mungkin mereka tidak ada peluang untuk membaca, directly karya-karya Ibn Rushd, ataupun tidak tahulah, ya, Ibn Rushd dan juga filsuf yang lain, tidak hanya terhadap Ibn Rushd. Mereka membela Islam. Okay. So, lanjutan daripada perbahasan ini, ada, kalau kita teliti lebih mendalam, macam kita telah isyaratkan tadi lah, EG, dia ada caranya sendiri, ya, untuk memahami eudaimonia juga arete. Tapi tetap mengambil inspirasi daripada, daripada 4 sifat atau 4 arete yang dinyatakan oleh Plato dalam Republik itu. Tetap mengambil inspirasi daripada itu. Cuma susunannya, tertibnya itu yang hasil pemikirannya tersendiri. So kita nyatakan di sini hanya saja terdapat pelbagai perbezaan dalam kalangan filsuf Islam itu sendiri berkenaan cara terbaik untuk memperolehi fadilah dan juga sa'adah ini. Cara untuk mendapatkan arete dan juga eudaimonia ini. Miskawayh sebagai contoh, di dalam petikan yang kita terjemahkan ini, insyaAllah ini akan terbit lah, ya. So wait and see lah in between, mungkin within 2 weeks yang akan datang, insyaAllah. Dia kata apa? Miskawayh kata beliau mewajibkan kehidupan madani, mewajibkan kehidupan yang bersosial, yang bertamadun, ya, tamadun, yang bergaul dengan orang yang ramai, untuk mencapai eudaimonia, untuk mencapai sa'adah itu. So kalau kehidupan yang tidak bergaul dengan orang lain, yang hidup sendiri-sendiri, itu menurut Miskawayh itu bukan, orang itu tidak akan mencapai selama-lamanya eudaimonianya. Alasannya juga dibahaskan di dalam petikan terjemahan ini. Kita tidak akan bahaskanlah di sini, ya. Okey, Ibn Bajjah ataupun dalam bahasa Latinnya di Latinized sebagai Adam Pace, di sisi yang lain memastikan atau mewajibkan hidup bersendiri dan juga beruzlah untuk mencapai sa'adah itu. You see, Miskawayh mengkritik kehidupan beruzlah dan juga bersendiri ini sebagai kehidupan yang liar. Hidup yang, macam binatang liar lah. Tawahush istilahnya. Agak keras, kasar istilah ini, tawahush ini. Tapi, so dia mengkritik, maka istilah-istilah itu ada agak sedikit emosional lah Miskawayh. As for Ibn Bajjah, dia tengok bahawa keperluan untuk menjauhkan diri daripada kehidupan madani itu sudah menjadi kemestian untuk mencapai sa'adah, sebab manusia bila mana dia bergaul dengan manusia lain, dia akan menjadi kotor. So macam mana untuk kita memberikan solusi yang terbaik bagi dua camp ini? So saat saya menulis artikel ini, it came across my mind tentang sepotong hadis Nabi SAW, ya. Sepotong hadis Nabi SAW. Hadis ini menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Bukan sahih apa, maknanya betul, dan riwayatnya itu perlu ditilik lebih dalam lah, ya. So
ada sepotong hadis Nabawi yang menyeimbangkan sebenarnya antara pendapat ini. Nabi SAW bersabda, mukmin yang bergaul dengan orang dan bersabar atas kejahatan mereka lebih baik. So the keyword dalam hadis ini adalah lebih baik. Lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan orang dan tidak bersabar atas kejahatan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. So bila Nabi SAW sebut lebih baik, ya, orang yang bergaul dan bersabar atas kejahatan orang lain itu lebih baik, tidak bererti yang tidak bergaul itu salah. Tidak bererti yang tidak bergaul tadi itu salah. So saya lihat di sini ada unsur pilihan dan juga kesesuaian peribadi dan pertimbangan individu antara dua pilihan itu. So kita boleh menyimpulkan saadah bagi Ibnu Majah supaya dia boleh mencapai saadah itu hanya tercapai buat dirinya melalui hidup bersendiri dan beruzlah, di mana kehidupan madani yang seperti mana yang dipaksa oleh miskawah itu boleh jadi merosakkan orang seperti Ibnu Majah ini. As for miskawah, saadah bagi dia hanya tercapai melalui kehidupan madani, and terbaliknya kehidupan beruzlah itu akan merosakkan dirinya. Dan saya tutup artikel ini dengan persoalan ini perlu kepada kajian lanjut. And itulah the end of the story. Menarik kan tentang arete, eudaimonia dan juga bagaimana di dalam falsafah Islam itu sendiri dia ada karakternya, ya. Eudaimonia juga arete ini bukan seperti difahami oleh orang yang just kata, oh, you falsafah Islam original ke falsafah Islam ni? Adakah falsafah Islam ini bukankah falsafah Islam ini just quote ataupun nukilkan daripada pemikiran Yunani, Farsi dan juga mencelupnya dan menyadurnya di dalam dengan istilah-istilah Islam, ya. Tidak. Ada karakter Islam itu yang saya katakan falsafah Islam pada awal talk ini tadi, di mana falsafah Islam merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada kegiatan falsafah yang mengambil inspirasi daripada asas Islam dan juga idea-idea falsafah itu tidak bertentangan dengan dan juga tidak bercanggah dengan Al-Quran. So dari sini kita faham bagaimana Islam itu Islam tidak menafikan ilmu-ilmu yang ada pada tamadun yang sudah sedia ada, tapi menyerap dia dan juga memberinya satu upgrade lah, kita boleh katakan dia upgrade idea tentang eudaimonia dan juga arete itu, kan. Jadi yang kalau kita tengok eudaimonia juga arete ini, kalau tengok Plato lah secara sekali imbas, hanya memiliki makna yang sekular, yang duniawi. As for dia falsafah Islam ada unsur hari akhirat itu, which is sangat menarik lah untuk dikaji dan juga ditelaah. Ini tidak bertujuan untuk memuktamadkan perbincangan mengenai eudaimonia dan juga arete ini. Cuma paling tidak kita faham bahawa apa yang dibahaskan oleh ulama-ulama sufi kadang-kadang, Al-Ghazali rahmatullah alaih di dalam Ihya-nya juga menukilkan 4 virtues ini dengan cara hujahannya, menyerap itu dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Begitu juga filosofi yang lain banyak lah kalau kita mau senaraikan. Mereka mengambil inspirasi daripada filsuf-filsuf Islam yang terawal yang pada asalnya menyerap 3 falsafah besar di Yunani sebelum daripada kemunculan Islam itu, yakni kita telah nyatakan tadi Platonisme, Neoplatonisme dan juga Aristotelianisme. Dan Parsi, orang tanya mana pengaruh Parsi di dalam falsafah akhlak ini? Ini kena kaji dan juga kena telaah khususnya di dalam karya Suhrawardi Asy-Syaikh Al-Maqtul. So saya kira itu sajalah ya perkongsian untuk malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk follow, dan mungkin next time tengoklah macam mana
dalam 2 minggu lagi itu kita akan terbitkanlah ini dalam bentuk yang desain yang lebih cantik, dan e-book Abim Press. Okey, bahagian daripada e-book Abim Press, tunggukan dan nantikan di page itu. Like, share and subscribe lah page itu. Dan rakaman ini kita akan save dan juga kita akan siarkan di YouTube, channel YouTube yang khusus lah. Nanti kita akan buat. So, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.